Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad qadidati adikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad qad Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, hello, hello. Hello, testing, testing. Jadi ya. Ni Sonik. Dengar clear tak? Nak lag tak? Takut lag sebab ni pakai wifi. Kita nak langgar internet. Hello, hello. Dengar pun. Ni lag tak? Kalau pakai Huawei. Pakai wifi. Hello. Bye bang. Ni okey. Sebab ada orang kata lag. Kalau lag nak langgar internet. Itulah awak tak langgan internet. Pi langgan tu. Langgan kot ana tarik 1-2 qasidah berarti kita jual. Sana dah. Tarik pakai tali Tarik pakai tali elok, tali putih. Okey. Okey baik. Aku geram nanti sama Allah ni. Dia usah habis semua orang. Apa yang kelemahan saya semua dia nampak, dia sebarkan. Astagfirullahalazim. Maria Abdullah, sila PM saya kalau ada yang tersimpul hati dan apa yang tak puas hati macam tu lah. Biasanya Maria Abdullah ni kawan saya juga ni. Saya ajar buat fake account ni. Kenal saya ni. Dia lah tu. Dia. Okay baik. Jadi InsyaAllah jadi saya nak tanya kot siapa nak minta request qasidah apa, komen lah insyaAllah. Kami akan baca lah insyaAllah. Qasidah Melayu. Habibi Ustaz Syed Al-Fazirun. Moga Allah beri rahmat kepada anda. Ni sahabat saya Al-Faqih Fazirun ni seorang yang penuntut ilmu, seorang yang himmah aliyah, itu orang yang tinggi. Dia punya dia punya semangat dalam menuntut ilmu. Jadi insya-Allah kami akan bacakan tadi permintaan Busyra lana. Baik, saya akan baca Busyra lana insya-Allah. Cari lirik tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده
والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه البشر أضحى معلنا يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا. Ni kita tukar rentak pula insyaAllah. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا اللهم صل على سيدنا Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ya salam ala nabi محي الظلام
صلي وسلم يا سلام على Allah. النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammad. Line saya slow ke line Ustaz Ali slow? Tu kak? Line slow. Tak apa lagi. Dia line laju lagi. Dia call kita insyaAllah. Di antara sifat Nabi tidak suka meninggi diri, penuh baginda sangat wangi, lebih harum dari kasturi. Kemana jua Nabi berjalan, pastikan ditemani awan dari cahaya diciptakan. Tidak pernah ada bayangan. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi Allah, Allah. terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang, beroleh rahmat malam dan siang. Semua boleh? Teruskan. Tahukah kamu? Tahukah kamu Salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat amalan ta'at. Ayolah umat kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua silakan. Hukum salawat jangan diperkecil, meninggalkannya
dibilang bakhil, Allah, Allah. tentang benar dan batil, tertunai hajat besar dan kecil, melihat wajah Melihat wajah Kasih Rahman kekasih Rahman, ramai ramai idamkan idamkan hasrat asrat mukaan dengan salawat diperbanyakkan Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sangkut? Line saya ke line Ali ke dua-dua sangkut? Minta seorang komen sikit. Okay, saya try buat gerak kanan kiri ya. Tengok sangkut tak? Tak jadi pakai data tadi. Kena pakai wifi ke? Kena pakai wifi ke? Line ana ke sangkut ke line antar sangkut ke dua-dua rasanya sangkut? sini ke? Sini ke? Sangkut dekat hati. Sangkut. Sini line teruk sikit ke? Hantar je kat mana? Di dekat atas kerusi. Dah rumah-rumah. Dia cakap duduk atas kerusi, anak pun duduk atas kerusi. Tu semua kata line Ustaz Ali. Cerai betul lah. Huawei cerai. Ingat elok lah. Ada ke line Huawei? Yang atas Huawei ni jenama handphone lah. Ke you mobile? Kelas Telkom. Oh, Selcom. Dan langgan 24 jam. Dekat Selangor Perak. Ni apa depa kata hantar try guna wifi. Wifi tadi okey apa dah? Dah guna wifi dah. Lepas tu ada ni Fitri ya komen. Dia kata slow. Dekat pula. Ni pakai wifi balik ni. Pakai wifi okey pun. Itulah. Okey. Apa yang nak share kita ni. Kena banyak istighfar. Baru line laju. Istighfar kabir. Istighfar kabir. Jadi bagi sahabat-sahabat penonton, mungkin ada permintaan lagi. Ada apa-apa permintaan ke? Boleh insya-Allah Ustaz Ali tunaikan. Tapi sebelum tu nak berkongsi sedikit lah. Sadiq boleh tak? Boleh. Boleh. Terbaik. Kita sebenarnya kan bila kita sebut tentang selawat, tentang qasidah pada Nabi SAW, kita sebenarnya kita telah mendapat satu kedudukan yang tinggi lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada sangkaan ataupun tumahan daripada pihak-pihak yang tidak berautoriti. Dia kata orang yang berqasidah, yang buat maulid sebagainya ni, dia orang yang puak-puak yang buat maulid sebagainya ni, mereka ni telah mencapai tahap ghulu ataupun telah ta'assub, telah melampau-lampau. Kan? Sebenarnya bila kita menyebut tentang Nabi SAW, kita menyebut ataupun kita mengingati tentang zat yang mulia tentang Nabi SAW, sebenarnya kita telah mendapat kedudukan yang tinggi, iaitu ulu, bukannya ghulu. Ghulu itu adalah satu tanggapan yang silap lah. Sebab Imam Bajuri dia pernah sebut dalam kata-katanya, barang siapa yang tidak beriktikad bahawa segala kecantikan ataupun segala keindahan itu sama ada yang zahir ataupun batin, tertakluk ataupun ada pada diri Nabi SAW, siapa yang tidak iktikad maka tidak sempurna iman dia. Bila kita sebut tentang manusia yang paling sempurna keindahan, maka kita telah mendapat kedudukan yang tinggi lah, sebab kita telah menyebut orang yang paling mulia, paling sempurna. Nabi SAW dia bukannya diutuskan kepada jin dan juga manusia saja.
Sedangkan Imam Taqiyuddin As-Subki dan juga Imam As-Suyuti dia berpandangan Nabi SAW juga utuskan kepada malaikat juga, bukannya kepada jin dan juga manusia sahaja. Maka kita Allah. beruntung sangat-sangatlah kerana lidah kita ni Allah jadikan untuk kita menyebut ataupun untuk memuji kepada baginda Nabi SAW. Maka tak perlu bersedih lah, tak perlu layan pun kata-kata puak-puak yang mengatakan ghulu, orang yang bermaulid ataupun yang berqasidah ni. Sebenarnya mereka itulah ghulu, sebab telah menghalang apa yang Nabi sendiri tak larang. Mereka itu yang telah bid'ah. Allah. Hmm. Ada Ada satu kisah. Okay, sila. Teruskan. Itu kisah, silakan. Ada satu kisah yang disebutlah dalam kitab Al-Qawlu Badi'. Al-Qawlu Badi' fi salati ala Habib Syafi' yang dikarang oleh Imam Hafiz Allah tak ingat dah. Imam yang dikarang oleh As-Sakhawi. Dalam ada satu kisah tu yang menceritakan tentang kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri satu ketika ni dia telah datang seorang makcik tua lah. Dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku tengah sedih ni sebab anak perempuan aku telah meninggal dunia. Aku nak sangat untuk berjumpa dengan anak aku ni dalam mimpi pun tak apa dah." Lalu kata Imam Hasan Al-Basri kata, "Tak apa, boleh. Balik ni kamu solat 4 rakaat, solat sunat lah. Kalau solat sunat 4 rakaat. Kemudian dalam setiap solat tu, setiap rakaat tu kamu baca Fatihah dan juga Alhaakumut Takatsur. 4 rakaat tu kamu bacalah ulang-ulang sampai habis 4 rakaat. Kemudian kamu tidur, kamu baring. Sebelum kamu nak baring, sebelum kamu nak tidur tu, kamu kena berselawat kepada Nabi SAW sampailah kamu tidur." Budak makcik tua ni dia buat apa yang dia disuruh oleh Imam Hasan Al-Basri, dan telah datang dalam mimpi makcik tua tu. Dia telah melihat anak perempuan dia tu datang bertemu dengan makcik tua tu, tapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan dia terkena azab dan juga siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang diperbuat daripada al-qitran. Qitran ini jalan tak lah, minyak yang panas kan. Dia punya tangan dia terkunci, dia punya kakinya disambung dengan sambungan rantai-rantai daripada neraka. Bila dia terjaganya, makcik tu terjaga, dia bangkit, dia berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri pula. Dan dia juga dia cerita kepada Imam Hasan Al-Basri. Lepas tu Imam Hasan Al-Basri kata, "Tak apalah, kamu bersedekah dengan sebenar-benar sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kamu ini Allah ampunkan dosa yang telah dilakukan oleh anak kamu tu." Lepas tu Imam Hasan Al-Basri pada malam tu juga dia tidur. Bila dia tidur, dia bermimpi telah datang seorang perempuan yang mengenakan pakaian daripada pakaian syurga. Allah. Dan dia bertanya kepada perempuan tu. Perempuan tu tanya pada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kamu kenal aku ni siapa dia?" Lepas tu Imam kata, "Lah dah, aku tak pernah kenal pun, ni siapa dia?" Lalu perempuan tu kata, "Aku ni adalah anak perempuan yang telah anak perempuan kepada makcik tua yang telah datang kepada kamu. Dia mengadu kepada kamu, kata dia rindu anak dia sebagainya tu." Lepas tu Imam Hasan Al-Basri pelik. Bukan makcik tua tu dia jumpa aku, dia cerita anak dia datang dalam keadaan buruk. Lepas tu Imam Hasan Al-Basri kata, "Ni aku pelik ni, aku nak buat. Mak kamu cerita lain. Tapi aku jumpa dalam mimpi ni sekarang ni, aku jumpa kamu dalam keadaan yang telah digunakan pelbagai nikmat, yang telah dipakaikan dengan tajum minan nur, dengan mahkota ataupun mahkota yang diperbuat daripada cahaya. Apa amalan kamu, apa yang telah berlaku sebenarnya ni?" Kemudian perempuan tu ceritalah, dekat dalam kubur ataupun yang suasana kami kat dalam kubur, dalam alam barzah ni terdapat 70,000 jiwa ataupun roh yang sedang menanggung azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah disifatkan oleh perempuan tua tu lah. Kemudian telah datang seorang lelaki yang soleh. Dia datang ke kubur kami dan dia telah membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia telah membaca selawat dan dia sedekahkan kepada ahli kubur. Dan bila dia sedekahkan selawat itu, kami telah mendengar satu suara yang berkata, contohlah dia berkata,
Wahai azab, kembalilah kamu kerana sesungguhnya azab-azab orang yang telah disesakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini telah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni pun telah disebut oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkirah. Jadi banyak kelebihan selawat yang kita boleh dapat lah. Macam kita tak tahu nak sedekah apa kepada orang yang mati. Contoh, kenalan kita rapat kan. Kenalan rapat kita yang telah meninggalkan dunia. Maka kita sedekah selawat. Kalau kita tak tahu butuh sangat nak sedekah apa, sedekah selawat. Mudah-mudahan Allah angkat azab. Dan selawat kepada Nabi SAW ni juga adalah ubat daripada mulut kita untuk bercakap ghibah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dia pernah baginda pernah bersabda, kalau kamu duduk dalam satu majlis, kemudian kamu duduk tu, kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah akan menghantarkan kepada kamu, kepada orang yang membaca, Nabi sebut kepada mereka yang duduk tu, mereka yang membaca bismillah dengan selawat itu, kalau kamu baca yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mewakilkan kepada kalian seorang malaikat yang menghalang kamu untuk terus bercakap ghibah, itu mengumpat. Dan juga kamu ini tidak akan diumpat oleh orang lain dengan berkat membaca bismillah dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kamu bangkit, kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bila kamu bangkit, bacalah pula Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Nescaya tidak ada seorang manusia pun yang akan mengumpat kepada kamu dengan berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak lisan, nak tak mau mengumpat pada orang, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah. Kalau ada satu boleh Ustaz sedih. Itu fawaid yang barulah bagi ana. Fawaid yang baru yang mana first time dengar ni. Kalau kata kita tak mau bagi orang kata kat kita kan. Kita tak kata kat orang kata kat kita, kita kata kat orang kata kita macam tu kan. Jadi fawaid yang ana dapat ni, rupanya bila kita banyakkan selawat pada Nabi SAW akan menghalang kita sendiri untuk mengumpat kat orang tu. Masya-Allah. Lepas tu bila kita bangun pula, ya kita selawat pula, kita akan menghalang orang mengumpat kat kita. Semua dengan berkat wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi bila ana dengar kisah yang anta sebut yang Imam As-Sakhawi naqalkan dalam kitab Qaulul Badi' fi salati ala Nabi Syafi' kan. Kisah seorang makcik tua tu lah, makcik tua tu yang mana mendapat anak dia dan seluruh ahli kubur dapat pengampunan sebabkan selawat. Anda teringat satu kata-kata Imam Ibn Athaillah Sekandari yang mafhumnya lebih kurang. Jika kamu ni banyak terluput daripada amal ibadat kan. Umur panjang tapi banyak terluput dengan amal ibadat, mungkin umur apa kan, umur 50 berumur sedang contohnya kan. Dah tinggal dah amal ibadat banyak dah tertinggal, maka hendaklah kamu berselawat pada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Kerana selawat Nabi SAW bila kita baca, Allah akan membalas dengan kadar rububiyah dia. Ya, sebab bila kita buat satu-satu amalan, kita akan buat amalan dengan kadar kemampuan kita saja. Tapi bila kita baca selawat pada Nabi SAW, Allah akan balas balik selawat tu mengikut kadar rububiyah dia. Iaitu kadar dia sebagai Tuhan. Allah akan bagi pahala yang sangat besar lah. Itu kalau kata satu selawat, bayangkan Allah nak bagi 10 selawat bagi orang yang selawat pada Nabi SAW sekali. Jadi kata Imam Ibn Athaillah Sekandari, kalaulah kita ditimbangkan dengan seluruh amalan kita yang kita buat kan, baca Quran ke, semayang ke apa, nak ditimbangkan dengan pahala selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka pahala selawat tu lebih besar lagi. Jadi tak heranlah kalau kata dengan satu kali selawat Allah akan ampunkan seluruh ahli kubur yang 70,000 tu dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi ana teringat satu kalam Syekh Mutawalli Sya'rawi disebut dalam dia punya ada satu tazkirah disebut, ma madahtu Muhammadan bimaqalati bal madahtu maqalati bi Muhammadin. Beliau sebut, dia kata, tidaklah aku memuji Nabi Muhammad SAW dengan kata-kataku, bahkan dia kata aku memuji kata-kataku dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kata-kataku yang jadi mulia ni sebab apa? Sebab Nabi. Bukan sebab aku cerita bab Nabi. Bukan sebab aku cerita bab Nabi je mulia, tak.
tapi sebabkan Nabi lah kata-kataku jadi mulia. Jadi kita banyakkan selawat pada Nabi SAW, banyakkan menyebut tentang Nabi SAW, kita pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafa'na laka dzikrak, iaitu kami akan mengangkat sebutan namamu. Bila kita mengangkat sebutan nama Nabi SAW, maka suatu hari nanti kita pun akan diangkat. Jadi insya-Allah kita akan baca qasidah sikitlah kan. Sorry, nak baca qasidah apa tadi? Jadi sahabat-sahabat ada qasidah apa nak minta, kita boleh minta Ustaz Ali baca insya-Allah. Sorry, nak request qasidah boleh tak? Silakan. Qasidah apa? Kan dalam satu hasyiah, tak ingat hasyiah apa yang pernah disebutkan oleh Imam pengarang hasyiah tu, dia sebut Nabi Adam ketika mana dia nak bernikah dengan Sayyidina Hawa, dengan Sayyidah Hawa, kan? Dengan Sayyidah Hawa, dia tidak ada mahar, tidak ada apa-apa yang perlu nak dibagi kepada Sayyidina Hawa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Sayyidina Adam, kamu berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pengganti kepada mahar kamu kepada Sayyidah Hawa sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu. Baik. Qasidah tu. Sayyiduna Adam telah diperlihatkan, Arash termaktub nama kekasih Rahman, syurga menyaksi mahar pernikahan Sayyidah Hawa dengan bersalawat. Sallallahu ala Nabi. Apabila hati menjadi tidak tetap, ikatlah ia dengan bersalawat. Apabila fuad terasa kekosongan, penuhkan ia dengan salawat. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salati shay'. Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min al-barakati shay'. Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salami shay'. Allahumma warham Sayyidana Muhammadan hatta la yabqa min ar-rahmati shay'. Dengan bersalawat akan dicurang Rahman, hanya dengan Rahman syurga diberi tempat. Apa artinya jika syurga kau dapat, jikalau tanpa Nabi Muhammad? Sallallahu ala Nabi. Tanpa salawat hanya bisa melihat, tidakkan dapat mengecapi nikmat. Nikmat di dunia dan nikmatnya akhirat terasa lazat dengan bersalawat. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salati shay'. Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min al-barakati shay'. Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salami shay'. Allahumma warham Sayyidana Muhammadan hatta la yabqa min al-barakati shay'. Hatta la yabqa min ar-rahmati shay'. Apabila rohmu berhimpun dengan nafsu, sucikan ia dengan bersalawat. Apabila sirmu tercemar dengan riya, ikhlaskanlah ia dengan salawat. Sallallahu ala Nabi. Allah berfirman, fuad akan terisi dengan mendengar kisah Nabi-Nabi.
Bagailah mana jika kau memahami sirah agungnya penghulu Nabi. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salati shay'. Allahumma wa barik ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min al-barakati shay'. Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad hatta la yabqa min as-salami shay'. Allahumma arham Sayyidina Muhammadan hatta la yabqa min ar-rahmati shay'. Garanti puas hati, garanti puas hati. Sallallahu ala Nabi. Allah. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi ramai sangat yang macam minta request qasidah. Jadi terlepas lah yang mana yang minta tadi lah. Jadi ni saya nak request pada diri saya sendiri lah. And nak request pada diri saya sendiri nak baca qasidah apa. InsyaAllah saya nak baca qasidah Ashabul Uhud, boleh kot? Rijalullah. Ashabul Uhud. Ashabul Uhud. Ibadallah rijalullah aghithuna bi ahlillah wa kunu aunana billah asa nahwa bi fadlillah insyaallah. Nah. Ibadallah rijalullah aghithuna bi ahlillah وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. Medan Uhud dibanjir darah para sahabat Rasulullah demi menegak agama Allah ke atas kalian ridwanullah. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ahlillah wa kunu aunana billah asa nahdha bi fadlillah. Berdiri tegak Sayyidina Talha walau terima puluhan panah, jari jemari sudah terpisah, menahan sakit fisabilillah. Asalkan jasad Rasulullah, jangan disentuh musuh Allah. Melutut badan agar dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Naik berlindung langkahmu bijak, barulah senang. Silap sekali lagi. Melutut badan agar dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Naik berlindung langkahmu bijak, barulah senang musuh ditetak. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ahlillah wa kunu aunana billah asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah rijalallah aghithuna bi ahlillah wa kunu aunana billah asa nahdha bi fadlillah. Boleh sambung? Tak dapat. Okey. Jeritan kuat singa Allah, akulah juga singa Rasulullah. Bapa saudaramu Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada yang kuat gagah, membunuh ratusan aduullah.
Wahsy menunggu peluang cerah, lalu menikam kerana diupah. Rohnya yang suci dicabut Allah, ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ahlillah, wa kunu aunana billah, asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ahlillah, wa kunu aunana billah, asa nahdha bi fadlillah. Hampir luruh semangat diri Allah. mendengar Nabi Muhammad sudah mati. Hampir luruh semangat diri mendengar Nabi Muhammad sudah mati. Undur sahabat, hendakkan pasti. Sayangnya kalian kepada Nabi. Ya. Namun Nabi tegak berdiri, lihatlah dengan mata sendiri, cahaya dari gua yang tinggi. Sudahlah pasti cahaya Nabi, ayuh badanku terus bangkit, sekalipun tersangat sakit, pengorbananmu hanya sedikit, korban sahabat sebesar bukit. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ahlillah, wa kunu aunana billah, asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ahlillah, kunu aunana billah, asa nahdha bi fadlillah. Kita sambung dengan hamku berana insya-Allah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah, dekatkanlah kami ya Allah. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah. Hafal? Sambung. Teruskan. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat,
हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या Habib Allah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamku bulana ya Rasulullah. Hamku bulana ya Habib Allah. Hamku bulana ya Rasulullah. Hamku bulana ya Habib Allah. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Mekah. Salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, hingga saat dijemput Ar-Rahman. Tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah. Teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di aramku bulana ya Rasulullah. Amku bulana ya Habib Allah. Amku bulana ya Rasulullah. Amku bulana ya Habib Allah. Manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersolawat padamu Nabi, bersolawat padamu Nabi. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat.
namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah. Izin padanya dapat ziarah, kuburkan dia di Madinah, agar roh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzakh. Hamkumulana ya Rasulullah, hamkumulana ya Habiballah, hamkumulana ya Rasulullah, hamkumulana ya Habiballah, hamkumulana ya Rasulullah, hamkumulana ya Habiballah, hamkumulana ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutup mintalah Ustaz Ali baca sikit selawat berapa qasidah sikit kan. Orang semua bakal minta ni bila Ustaz Ali nak masuk, kan. Memang kita kali ni memang untuk Ustaz Sadiq lah. Kita je sebagai peneman ya. Peneman tu. So dalam banyak-banyak qasidah yang Ustaz Nizam karang yang susun, apa yang qasidah apa yang paling favourite ah? Paling selalu teringat lah. Okey, baik. Dalam banyak-banyak qasidah Ustaz Nizam, selalunya qasidah Ustaz ni yang terbaru akan jadi ranking first nombor 1 lah kan. Lepas tu yang terbaru selalu ya. Lepas tu dia akan bila main baru naik pula qasidah lain. Tapi nak cerita kat Ali, qasidah yang pertama yang bila ana dengar ana teriak, yang ana toyak teruk, itulah qasidah Syama'il Muhammadiyah yang sampai sekarang qasidah tu jadi ranking nombor 1 lah dalam hati lah. Sebab dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Bila kita baca tu, kita akan boleh bayangkan macam mana Rasulullah SAW, walaupun kita tak direzekikan untuk bertemu lagi kan, tapi orang kata apa, sebagai langkah mula lah untuk kita kenal dengan Nabi SAW. Qasidah yang dikarang oleh Ustaz Nizam Al-Banjari. Okey. Sebab dulu kan teringat lah masa tahun 2017 rasanya, masa baru nak kan, masa 2016 tu baru habis SPM, naik 2017 tu baru free sikit lah. Masa mula-mula jumpa Ustaz Nizam, waktu Ustaz Nizam ada forum dengan Dr. Syah Kamil di Kedah lah, di tempat Ustaz Jafri tu. Memang masa tu pun kita baru nak dulu kat sekolah pun dengar je yang orang duk nyanyi Allahu Allah, kita duk cari-cari qasidah apa nak kan. Bila pergi dekat Ustaz Nizam punya majlis tu, sebab kita pun memang dah tanah hasrat lama dah nak jumpa Ustaz Nizam kan. Masa Ustaz Nizam muda lagi, tak ada jampang apa semua kan. Jadi masa tu Ustaz Nizam dia tarik lah. Masa tu Adham semua tak main, Adham dengan Ustaz Bukhari semua tak main percussion ni. Ustaz Nizam seorang masa tu.
Masa tu memang Ustaz Nizam dengan suara bergema kat masjid tu. Ustaz Nizam dia tarik lagu tu. Rindu memang kita tak macam tak apa. Macam tak mau menangis, kita tak pernah terlintas pun rasa nak menangis kan. Tiba-tiba dengan suara bergema dengan feeling yang Ustaz dia dengan suara serak basah tu. Allah. Memang tu lah. Memang balik-balik kenangan rasa kenal Ustaz Nizam. Memang qasidah Syama'il Muhammadiyah lah. Paling yang menyentuh hati yang menjadi satu perkara yang bagi ana sampai sekarang ana rasa macam perit lah bagi ana. Kan PKP kita ni kat 2 bulan kan. 2 bulan. Tapi 2 bulan memang tak boleh pergi mana. Kalau tidak lu selalu juga pergi jumpa Ustaz Nizam. Tapi bila dah main waktu PKP ni, ana rasa perit bila berjauhan dengan guru. Rasa rindu Ustaz Nizam, rindu nak dengar suara ustaz. Bila kira peribadi ana kan. Bila setiap kali ana baca qasidah ustaz kan, kalau ana baca qasidah Ustaz Nizam, macam qasidah yang sayu-sayu lah kan, macam qasidah apa? Air mata paling berharga, hamku bolana, Syama'il. Setiap kali ana baca mesti ana akan terbayangkan Ustaz Nizam Al-Banjari. Ana rasa begitu rindu dengan ustaz, rindu nak baca qasidah dengan ustaz. Sebab ustaz dia akan baca qasidah, dia akan baca dengan hati tau. Dia akan baca dengan betul-betul. Sebab tu bila siapa yang dengar suara ustaz ni, walaupun ustaz tarik rendah kan, tapi begitu dengar boleh masuk dalam hati sampai teriak betul. Macam ana sendiri masih belum lagi lah sampai tahap tu. Tarik tinggi semua tapi orang dengar relax bila nak habis. Kena banyak selawat lagi lah insya-Allah. Memang satu Ustaz Nizam memang Allah kurniakan kelebihan. Memang hati dah rasa terikat tu ya dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Memang duk perasan tu ya kalau Ustaz Nizam tarik mesti dia memang ni lah kan teriak lah kan. Bila teriak tu kita lagi lah rasa macam nak teriak. Memang air. Rindu. Ali baca lah selawat apa sikit, orang duk tunggu nak minta. Tak reti naknya ni qasidah-qasidah tu. Kita minat kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Kena ada rentak Allah. Tapi kita teruskan dengan Ustaz Sadiq. Sebelum penutup ni minta request Sadiq baca selawat Nurul Qiyamah satu. Memang kita memang beralam lah. Lagu tu memang beralam. InsyaAllah. Nak tutup dengan selawat Nurul Qiyamah jadi bagi sahabat-sahabat yang minta request banyak tu, saya minta maaf macam ada orang minta apa? Selawat Azimiyah, tanyakan hatimu, lepas tu macam-macam lah, The Only One dan sebagainya. Saya minta maaf sebab saya tak boleh nak tunaikan semua kan. Nantilah insya-Allah kita akan buat live yang akan datang. Kita akan baca sikit. Siapa yang nak request silakan lepas ni lah. Sebab lah ni pun dah kat pukul 12 dah. Jadi pukul 12 ni selalu waktu orang tidur kan. Jadi insya-Allah tutup dengan Nurul Qiyamah tapi sebelum nak tutup dengan Nurul Qiyamah, saya nak baca selawat Al-Muzhibul Nisyan. Sebab tadi ada orang tulis uhibbukum ya sayyidi. Insya-Allah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbukum ya sayyidi, lafazku sepenuh hati, nafsi araka ya habibi, nazrah ilaina ya nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, an-nuril mudhibi lin-nisyani بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. Allah Allah Allah, tinggal lagi 20 saat Jadi Kena save rasanya. Selo Kena saya keluar. saya keluar tu Tutup saya layar. akan tutup dengan Nurul Qiyamah tu ya, insya-Allah. Okay. Jadi jumpa lagi lebih kurang 10 saat. Okay, bye.